Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastana bi sunnati nabihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi ahli-ahli jatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, serta sidang jamaah muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipanjangkan umur. Kita berada pada hari Jumaat pertama Tahun Baru Masihi, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar seluruh perjalanan kita menjalani baki kehidupan umur kita ni sentiasa bertambah amal kita, dan kita dapat meninggalkan dosa-dosa kita, bertaubat, dan dalam masa yang sama kita berfikir untuk apabila kita meninggal dunia, kita meninggalkan sesuatu yang berterusan di atas muka bumi ini. Sama ada ilmu, sama ada wakaf, anak-anak yang soleh, masyarakat yang bersatu padu, asbab usaha kita, dan seterusnya. Jadi pada malam ini insya-Allah, sementara menunggu waktu isyak, kita teruskan niat iktikaf di masjid ini, dan izinkan saya untuk kita mengadakan sedikit majlis tazkirah, majlis kuliah ilmu, dan kita niatkan kuliah ini semata-mata kerana Allah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima lillah. Sahaja aku ta'allum, belajar, wa ta'lim, mengajar, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita terlupa, itu pandangan mazhab Syafi'i kita. Lafaz niat solat itu sunat, sebab dia memudahkan untuk kita membetulkan niat kita ataupun untuk menerapkan niat kita. Jadi ini adalah, rasanya saya dihubungi oleh jawatan kuasa untuk mengadakan kuliah bulanan di masjid ini, dan saya bersetuju pada asasnya, iaitu pada hari Jumaat pertama malamnya, Jumaat pertama pada setiap bulan, kecuali saya tak dapat hadir disebabkan outstation ke dan sebagainya lah. Jadi masjid ini adalah Jumaat pertama maghrib, dan besok Sabtu pertama di Masjid Al-Ittihadiyah, Kampung Tengku Husin. Di Masjid Al-Ittihadiyah saya baru buka kitab, belum masuk bab 1, baru mukadimah. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi mengenai Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada disenaraikan 72 dosa besar dalam kitab itu, dan kita belajar untuk kita dapat menghindari daripada dosa-dosa besar. Cuma di masjid ini saya diminta oleh salah seorang daripada jawatan kuasa untuk buka buku risalah kecil ini yang saya tulis, yang tahun 2023.
Bukunya adalah 30 nota untuk hati. Walaupun 30, dalamnya ada 31. 30 nota untuk hati, bacaan santai, diri dinilai. Tujuhnya adalah 7 hati. Kerana hati itu adalah raja. Kalau hati itu baik, baiklah. Kalau hati itu tak elok, tak eloklah. Tuan-tuan sekalian perasan ke tidak? Seumur hidup saya ini dah umur 52 dah, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita lebih mementingkan ibadat luaran saja. Kadang-kadang kita lebih pentingkan zikir luaran saja. Maksudnya apa? Kita jaga solat kita. Daripada kita taat solat daripada umur berapa sampai sekarang kita taat dirikan solat. Bahkan setengah orang dia cukup teliti. Kaki bentuk macam mana, kemudian nanti tahiyat bila nak naik asyhadu alla ilaha illallah tu cukup teliti. Kemudian menitik beratkan soal zikir. Boleh berzikir sampai beribu-ribu satu hari. Salah ke? Tak salah, tuan-tuan. Tak salah. Bagus tu. Tapi kadang-kadang kita menjadi dua alam. Sembayang kita kuat. Zikir kita kuat. Tapi yang dosa dan maksiat kuat juga. Sebab dia tak menyerap dalam hati. Kita pentingkan dipanggil format, bukan matlamat. Kita pentingkan format. Macam mana nak solat begini, macam mana nak puasa begini, macam mana nak zakat begini. Itu format-format yang terangkum dalam rukun, syarat. Tapi kalau dia tak meresap ke dalam hati, tuan-tuan sekalian, terpisah ibadat kita dengan matlamat besar hidup kita. Saya bagi contoh. Saya dah sebut dah di sini, tuan-tuan sekalian, kalau tak salah kan. Kita sembahyang rajin, alhamdulillah, termasuk saya dan tuan-tuan lah sembahyang rajin. Tetapi dalam bab halal haram kita tak teliti, tuan-tuan. Kita nak renew rotak kereta, kita tak teliti nak ambil takaful ke ataupun insurans biasa. Kita tak teliti benda tu. KWSP, apabila pihak pemerintah telah memberikan satu pilihan kepada kita, nak ikut syariah ke nak ikut yang biasa. Berapa persen sahaja orang Islam yang sudi untuk ikut syariah. Tapi kita pergi umrah banyak kali, tak tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hal ni mengapa ini berlaku? Sebab kadang-kadang kita ambil berat soal format, bukan matlamat. Contoh paling mudah, nanti tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, syaitan kena ikat kan, dia belenggu. Wasufidati syayatin. Syaitan kena ikat. Tetapi, tuan-tuan sekalian, siapa yang menanggung kerja syaitan? Acting kerja-kerja syaitan? Kita. Sebab itu, puasa, tak makan, tak minum, tapi mulut tak puasa, tuan-tuan. Masih mengata orang siang-siang hari. Bukan malam tu halal mengata orang, tak. Siang-siang hari pun, malam pun sama. Tapi tak kala sedang berpuasa tu mulut kita tak jaga. Buka puasa, alhamdulillah. Buka saja iklan di masjid, siapa nak menaja makanan bulan buka puasa, penuh. Kejap je, buka 2 jam penuh. Bagus tak bagus? Bagus. Sunnah Nabi SAW kan suruh kita menaja orang buka puasa, dapat pahala orang yang berpuasa tu. Tapi kalau tidak di manage, tidak diurus dengan baik, tengok apa berlaku. Juadah berbuka puasa dibuang. Buang itu membazir, tuan-tuan. Dalam Al-Quran disebut innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya
orang yang membazir itu adalah rakan syaitan. Bulan puasa syaitan kena ikat, tapi pembaziran berlaku. Mengapa tuan-tuan sekalian? Kita penting format, tak selari dengan matlamat. Jadi amalan kita tuan-tuan sekalian dia jadi berkotak-kotak. Di masjid Masya Allah, tapi di kaunter bank innalillah. Di masjid Masya Allah, muslimat pakai tudung elok, tapi jogging di padang polo pakai baju ketat. Maksudnya kita mementingkan format daripada matlamat tu. Tentu sekalian, itu yang berlaku. Antara penyebab utamanya adalah bila ibadat yang kita buat tak masuk dalam hati. Tak masuk dalam hati. Dan kita pun tahu tuan-tuan sekalian, musuh tradisi kita iaitu syaitan dan iblis mula-mula dituju bukan mata. Dia tuju bukan mulut tuan-tuan. Dia tuju hati kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian saya beranikan diri mencoretkan buku yang ringkas. Ini bukan buku lah tuan-tuan, risalah. Saya diminta bawa 10, jadi saya bawa 10 lah. Kalau minta 50, saya bawa 50. Tapi tuan-tuan tak apa. Kalau tuan-tuan betul-betul minat, bulan depan kalau saya masih ada, saya bawa. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Akan datang, bawa. Akan datang, bawa. Dia ada 31 tuan-tuan sekalian. 31. Dan saya fikir tuan-tuan sekalian, saya fikir kalau bulan Ramadan sementara nak iftar ke, sementara nak tarawih ke, baca satu nota, terisilah waktu tu cukup 30 hari, selesai. Tuan-tuan, saya baca sekali lalu dulu tajuk-tajuk 31 tu apa dia. Tapi semua tuju ke hati tuan-tuan sekalian, tuju ke hati. Okey, saya tengok tuan sekalian nombor 1. Saya baca tajuk dulu untuk kita tengok overall. Yang ini saya pernah bedah di Kota Raja, tapi sampai nota nombor 4 tak sempat. Sejam setengah tu, dekat 2 jam. Saya bedah di Dewan Al-Isyraqiyah Bagan Serai sampai nota nombor 6. Ini adalah tempat yang ketiga saya baca. Tuan-tuan, nota hati nombor 1. Jika dosa mempunyai bau busuk. Kasih sayang Allah pada kita, dosa kita buat tak bau. Andai kata dosa kita berbau, ini nanti kita bacalah nanti. Tuan-tuan, baik. Allah Subhanahu Wa Taala tutup kita 3 perkara menyebabkan kita tak terlalu malu di dunia ni. 3 perkara. 1, Allah tutup kita dengan kulit kita. Kalau muka tak ada kulit, nama apa tuan-tuan? Tengkorak. Hantu. Oleh kerana muka kita ada kulit, kita tak cukup lawa lagi, orang perempuan dicoreng lagi lah dengan merah, biru, kuning sebagainya. Rasa tak apa nak cukup nak lawa kan. Bibir tambah lagi. Antara lelaki dengan perempuan, lelaki lagi lawa. Sebab tak payah pakai gincu apa semua pun. Tapi kalau nak lawa lagi, tuan-tuan sekalian pakailah kalau cuba. Tak apa, tak ada kena mengenal dengan tu. Maksudnya adalah kita ni kurang rasa malu kita sebab Allah tutup kita dengan kulit. Tak kiralah hitam ke, sawo matang ke, putih ke. Nombor 1. Nombor 2, Allah sembunyikan daripada kita semua ni apa yang tuan-tuan fikir dalam otak kita masing-masing. Allah sembunyikan kita. Entah apalah tuan-tuan fikir tentang saya. Sembang berdua kat belakang, mengumpat ke apa ke, kita tak tahu. Dan tak perlu kita tahu, nanti kita jadi susah hati. Allah sembunyikan apa yang orang fikir daripada kita, dan Allah sembunyikan pula fikiran kita daripada orang lain.
Yang ketiga, Allah sembunyi dosa kita. Kita pergi mana-mana, para asatizah ni pergi mana-mana, orang cium tangan. Tak tahu tangan itu dibuat sebelum ni buat apa, tak tahu. Tuan-tuan sekalian, itu hakikatnya. Itu oleh kerana dosa itu tak berbau, maka kita ada orang pandang ringan tentang dosa. Tuan-tuan sekalian, saya perlu ulang-ulang untuk diri saya. Tuan-tuan jangan ingat dosa yang kita buat dulu-dulu, kita dah lupa, maksudnya Allah dah padam. Tak. Dosa yang kita buat dulu-dulu, kita dah lupa. Bukan bermaksud kita dah lupa Allah dah padam. Tak. Dia masih kekal dalam tulisan, dalam catatan Allah Ta'ala. Macam mana nak padam, tuan-tuan sekalian? Tengok jenis dosa. Dosa itu dosa dengan Allah Ta'ala atau dosa dengan manusia? Kena tengok dosa. Dosa itu dosa besar atau dosa kecil? Yang ini kita akan hurai pada masanya nanti, insyaAllah. Besok kita akan mula baca kitab dosa besar, Al-Kabair, Imam Az-Zahabi. Cukup masalah, tuan-tuan, kalau kita bawa mati nanti dengan angkut sekali dengan dosa besar. Banyak masalah, problem. Baik, nombor 1. Nota nombor 2. Nota nombor 2, menjadikan diri kita penarik kepada kebaikan. Atau kita kata, di dunia ni kalau boleh kita usaha, bukan berlakon-lakon, tuan-tuan. Secara spontan, kalau kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah jadikan kita sebagai magnet kepada kebaikan. Setengah orang dia tak cakap banyak, tuan-tuan sekalian. Kita sedang bersembang, pumpam, dia masuk. Dia masuk saja, tukar tajuk. Daripada sedap tadi ngata orang, dia masuk, tukar tajuk. Sebab dia ada aura kebaikan. Setengah orang dia tak cakap banyak. Tengok muka dia pun kita nampak dah. Ada nur. Maksudnya, tengok muka dia kita dah nampak, wah aku tak sembahyang asar lagi. Muka dia belum apa-apa lagi, dia sudah mengingatkan kita kepada sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu kebaikan. Itu magnet tu. Caranya nanti kita fikir sama-sama lah. Kita akan bincang pada masa akan datang bila sampai tajuk. Nombor 3. Ini tadi tengah hidup lagi. Kalau kita tengah hidup sekarang ni, kita nak jadikan diri kita ni bukan dibuat-buat. Tak. Dia datang dengan kurniaan Allah Ta'ala bila kita betul-betul ikhlas. Kehadiran kita menjadi magnet kepada kebaikan orang lain. Nak ikut macam kita, nak dengar apa kita nak cakap, sementelahan masih hidup. Kalau nanti dah lepas mati, nota nombor 3. Macam mana pula kita nanti boleh kekal sebagai ikon inspirasi selepas kematian kita? Macam perang Palestin baru ni kan, sedang berlaku sekarang ini. Sudah wafat syahid semalam 22,313. Hari ini tambah lagi lah. Yang cedera sudah hampir 57 ke 58 ribu. Belum lagi yang dalam di bawah bangunan yang runtuh tu, sebab tak boleh nak korek sebab tak ada jentera. Dalam orang berbicara tentang perang, naik berapa nama yang sering-sering diulang-ulang, diingat-ingat. Almarhum Syekh Ahmad Yasin. Lahir tahun 1939. Mati lebih kurang dalam tahun 2003 atau 2004. Beliau mengasaskan, dipanggil Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah, Hamas. Dan cabang kepada Hamas, sayap tenteranya namanya Izzuddin Al-Qassam. Sampai sekarang disebut-sebut. Sebab apa? Dia menjadi satu inspirasi, ikon, walaupun dia dah mati. Itu yang selalu disebut, kematiannya menghidupkan orang lain. Maksudnya, kematiannya itu mati tubuh badannya,
tetapi idea jihadnya sampai sekarang masih bersambung. Itu dipanggil ikon selepas, sebagai ikon inspirasi selepas kematian. Macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tuan-tuan, untung nanti kalau kita meninggal, paling tidak cucu kita bangga dengan kita. Dulu mbah aku jadi imam. Orang Jawa lah kan. Mbah lanang aku jadi imam dulu. Paling tidak cucu bangga dengan tok dia. Jadi inspirasi, ikon kepada cucu. Apatah lagi kalau tuan-tuan cikgu. Banyak cerita-cerita yang hebat-hebat golongan cikgu yang mengajar di pedalaman. Tuan-tuan, cikgu paling untung, profession paling untung dalam dunia ni. Saya jadi cikgu kejap terus sekalian, jadi guru sementara GSTT tak terlatih di Sekolah Raja Perempuan Tak Ayah dalam setahun 2 tahun. Itu pun tuan-tuan sekalian pergi mana-mana ada budak negara. Selalunya budak perempuan lah sebab ngajar tak ayah. Ustaz ingat saya tak? Pertama kali, walaupun saya menipu kata ingat. Walau saya tak pernah ingat, mana nak ingat. Tapi kita yakin selalunya kalau orang perempuan tegur saya, sama ada dia itu dulu sekolah tak ayah saya mengajar, ataupun yang mengikut pengajian begini. Dan isteri saya pun tak ada cemburu mana, dia tahu ini anak murid. Tuan-tuan sekalian, cikgu-cikgu pergi mana pun anak murid akan tegur. Dan bahkan tidak sedikit cikgu-cikgu yang menjadi ikon inspirasi. Walaupun dia dah mati. Saya masih ingat guru-guru utama saya, antaranya tuan-tuan pun barangkali ada kenal. Semasa saya mengaji di Takyah STA, Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Ramli Basharuddin. Warisnya pun ada di sini. Dia orang Indonesia, dia mengajar di sekolah dan dia banyak mengesani. Antaranya lagi adalah almarhum Ustaz Zamri Abdul Karim. Zamri Abdul Karim, nama sama. Ketika saya STA, dia sebagai pengetua di Sekolah Izzuddin Shah. Tiap-tiap malam Jumaat kalau tak salah, dia duduk rumah pengetua atas bukit di Izzuddin tu. Tiap-tiap malam Jumaat mesti naik rumah dia. Menu sama tiap-tiap minggu, iaitu keropok goreng dengan cicah sos dengan air Milo. Mengapa? Dia buat usrah 3-4 orang. Dan berapalah guru-guru yang tak dapat sebut satu-satu. Dia menjadi ikon selepas kematian. Dalam nota yang nombor 4 ini, tuan-tuan sekalian, nombor 4 ni nombor 3, saya bawa hadis Nabi tentang dalil. Tuan-tuan, biasa tak kalau kita sembahyang jenazah, habis sembahyang jenazah kita baca doa, kadang-kadang tu imam akan bertanya kepada makmum, apa pandangan tuan-tuan terhadap jenazah ini? Kita pun pakat menjawab, baik insya-Allah. Sebut 3 kali. Mana dalilnya? Zaman sekarang orang minta dalil. Ada dalam muka surat 6 ni. Bernilainya kalau kita mati, ada orang memberikan kesaksian baik untuk kita. Bukan tak ada nilai, tuan-tuan, ada nilai. Itu nota nombor 3. Nota nombor 4. Tahukah kita di mana dosa-dosa kita diletakkan Allah ketika kita sembahyang? Antara subuh dengan zuhur, mustahil kita tak buat dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Paling banyak dosa hati lah, tuan-tuan, dosa hati. Buruk sangka, hasad dengki, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Macam-macam lah. Baik. Antara subuh dengan zuhur. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang tu, dosa kita bawa sekali ketika sembahyang. Di mana Allah letakkan? Hadis Nabi ni, hadis sahih yang telah diberikan nilainya oleh
Syekh Shu'aib Al-Arnaud ini adalah seorang pengkaji hadis ketika meletakkan status hadis sahih. Tuan-tuan, ketika kita semayang, dosa kita diletakkan pada dua anggota. Kepala dan juga bahu. Maka tak kala kita rokok, dia gelongsor. Tak kala kita sujud, dia gelongsor. Dosa itu menggelongsor. Ini dosa-dosa kecil, tuan-tuan sekalian. Dosa besar, lain cara dia. Sebab itu, ada pesanan dalam nota nombor 4 ini, mereka yang kalau solat selalu tergesa-gesa, jangan cepat-cepat sangat nak solat. Secara tergesa-gesa, biarkan dosa itu melungsur dengan banyak lagi. Tenang-tenang tuan-tuan sekalian untuk solat. Kita akan menjadi lebih khusyuk kalau kita menyediakan waktu untuk solat, bukan mencuri waktu untuk solat. Kalau kita sebut mencuri waktu untuk solat, kita tidak meletakkan prioriti pada solat. Sebab kita buat menyambil-nyambil. Tapi kalau kita menyediakan diri untuk solat, contohnya, masuk maghrib pukul 7.17, kita dah datang ke masjid awal, contohnya lah. Pukul 7 dah datang lah. Duduk atas tikar semayang. Istighfar. Lain, tuan-tuan sekalian, daripada azan dah azan, kita baru nak parking kereta, kita masuk tergesa-gesa. Lain rasa. Lain rasanya. Kemudian kita bersedia. Tuan-tuan, ini eksperimen yang tuan-tuan boleh buat sendiri. Nanti kita sembahyang Isyak, ketika tuan-tuan sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kan? Itu yang saya sebut awal tadi tu. Kadang-kadang kita zikir-zikir, termasuklah bacaan wajib dalam solat kita, kita luncurkan dalam mulut kita, dia lalu keluar laju je, tak sampai ke hati. Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Rabbighfir. Tuan-tuan, saat paling indah ketika kita sujud, rasa hamba kita pada Allah. Lepas kita sujud, kita duduk antara dua sujud. Di situ kita mohon macam-macam pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8, tuan-tuan. Tapi lazimnya, ini pengalaman sendirilah, tuan-tuan, laju je kita laju je. Entah apa-apa kita sebut. Rabbighfirli warhamni wajburni. Jadi sebab itu sembahyang kita laju, dan itu yang kita sebut tadi tu. Kita lebih tumpu format. Dia tak desuk masuk dalam hati. Zuk tu rasa. Rasa ni rezeki masing-masing. Tuan-tuan, kita belajar, Tok Guru mengajar ilmu fiqah, solat. Kita belajar. Setiap orang dapat ilmu yang sama kadang-kadang. Tapi rasa berbeza-beza. Sebab itu saya sebut hari itu kita belajar tasawuf. Tasawuf ini ada 3. Satu, tasawuf ilmi wa amali. Ini wajib semua orang. Wajib kita belajar untuk membersihkan hati kita daripada sifat madhmumah, kita ganti dengan sifat mahmudah. Ini wajib setiap orang. Mana dalil wajib? Dalam Quran ada fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang solat. Mengapa? Dia riak. Riak ni dia landing ke mana? Dalam hati, tuan-tuan. Kena belajar, wajib belajar bersih hati daripada riak. Itu dipanggil ilmu tasawuf. Itu wajib. Okey, kita dah belajar. Rasa lazat itu dia panggil tasawuf zauqi. Ini belajar sama tapi rasa tak tentu sama. Ini adalah berdasar kepada rezeki masing-masing, habuan masing-masing. Tok Guru Mursyid kita mengajar, setiap hari kamu kena baca zikir 10,000. Dia ajar kita. Kita pun buat. Tapi tak serupa apa yang dia dapat dengan apa yang kita dapat. Sebab banyaklah faktornya, keikhlasan kita, kesediaan kita. Itu dipanggil tasawuf zauqi. Nombor 3, tasawuf falsafi. Yang ini yang banyak bergaduh dalam media massa sebagainya. Mengenai falsafah. Itu dan ini dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, jadi
lajunya, kualiti solat kita tu kadang-kadang dia kurang tentang mana? Dia tak masuk dalam hati. Nanti tuan-tuan semayang Isyak, ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum kita baca benda zikir tu, kita maknakan dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, engkau yang paling tinggi dan segala puji-pujian bagimu. Baru kita sujud, baru kita ataupun kita sujud, maknakan dulu, baru kita baca. Beza tuan-tuan sekalian. Rasa tu. Ini boleh test sendiri masing-masing. Ini boleh test sendiri nanti kejap lagi. Maka semayang kita akan rasa lebih khusyuk. Sebab itu tuan-tuan, umur kita dah meningkat dah ni tahun 2024 ni. Kita rasa perasan muda bila kita ukur umur kita pakai tahun Masihi. Jika kita tukar, convert kepada tahun Hijri, kita lebih tua daripada umur kita sekarang. Kita lebih tua daripada umur IC kita. Sebab dalam tahun Hijri, dia hanya ada dua saja, 29, 30. 30, 29. Dia tak ada 31. Sebab itu umur kita adalah lebih tua daripada umur yang tercatat dalam IC biru kita. Tuan-tuan, apa yang kita harapkan adalah, saya bagi contoh, kualiti solat kita hendaklah juga bertambah. Setengah orang kualiti solatnya adalah kualiti solat ketika kafah dulu. Belajar di sekolah kafah, seorang ustazah nak kawal 30 orang anak murid seorang-seorang, tak mampu. Anak kita 4 orang pun susah. Ini 40 orang, 30 orang di kelas. Balik rumah semayang. Kalau mak ayah rajin, dia akan periksa anak dia semayang ke tak. Okeylah, kita andai kata seorang ayah ibu prihatin terhadap anak dia, balik sekolah kafah, solat. Dia tengok anak dia ni solat tak ikut standard solat orang besar lah. Bacaan pun lebih kurang saja. Dalam hati dia, tak apalah, kecil lagi. Besok besar dia akan belajar sendiri. Rupa-rupanya sampai ketua, dia tak update dia punya ilmu mengenai solat. Jadi, umurnya 80, 90, 60, 52, umur dia. Tapi kualiti solatnya seolah-olah umur 9 tahun. Nak belajar, malu. Umur saya dah meningkat ustaz, nak belajar malu. Tuan-tuan, tak ada malu tuan-tuan sekalian. Kita buang rasa malu tu untuk kita terus belajar. Baik. Nota yang kelima. Nota yang kelima. Awas, dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa dia tuan-tuan sekalian? Adalah lidah. Nombor 1 lidah. Nombor 2 kemaluan. Ini dua anggota yang banyak asbab kita tak pandai nak jaga, tak pandai nak manage, maka dia akan memasukkan manusia ke dalam neraka. Itu nota nombor 5. Nota nombor 6. Jangan seksa diri dengan iri hati. Jangan seksa diri kita dengan iri hati. Jiran sebelah buat renovation rumah dia besar, dia selesa. Pasal apa kita sebu hati kita rasa tak tenang? Dia hidup selesa, kita pula yang tak tenang. Kawan sejawat kita beli emas yang baru, dakap pulutnya lah apa, lipan sebagainya. Oh, dia pun bergaya dengan emas yang besar-besar tu. Mengapa kita lenguh tangan kita? Tak perlu. Tak perlu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang menyusahkan diri kita mikirkan orang lain. Termasuklah kadang-kadang kita menyusahkan diri kita memikirkan dosa orang lain, sedangkan dosa kita banyak lagi tak terfikir. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh mudah. Kalau di bawah saya ni, saya tak nampak daripada meja ni, tapi di bawah ni, satu ada ular yang berbisa, ular tedung ke ular tedung selar sebagainya di sebelah kanan saya di bawah ni. Di belah kiri ada makanan yang sangat lazat. Ada dua benda. Satu ular, satu makanan yang agak lazat.
agak-agaklah tuan-tuan sekalian, sebagai manusia yang sihat, akalnya yang betul, manalah agaknya kalau dia tahu manakah yang dia akan lebih dahulu memberi perhatian, ular ke makanan sedap? Sudah tentu ular, sebab dia bawa bahaya. Makanan sedap tak bawa bahaya. Tuan-tuan, itulah intipati ajaran syariah. Disebut darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menolak kemafsadan, kerosakan lebih diutamakan daripada kita menarik manfaat. Tuan-tuan sekalian, dalam dunia hari ini bab hati jugalah. Dalam dunia hari ini, tuan-tuan sekalian, antara dosa dengan pahala, mana yang lebih dulu untuk kita berhati-hati? Pahala macam makanan lazat tadi, dosa macam ular tadi ni. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita, antara dosa dengan pahala, mana yang perlu untuk kita lebih ambil perhatian? Sudah tentu dosa, tuan-tuan sekalian. Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali menyebut dalam Ihya, manusia ni termasuk saya, untuk tambah pahala buat amal-amal banyak-banyak ni jauh lebih mudah daripada dia meninggalkan dosa yang biasa dia buat. Manusia ni nak tambah amal kebajikan macam hidangan tadi ni adalah jauh lebih mudah daripada dia meninggalkan dosa yang biasa yang dia buat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita boleh tambah pergi haji, pergi umrah, tambah sedekah, tambah infak. Tapi nak tarik duit kita daripada fixed deposit yang haram, riba, itu payah. Sebab dia bawa pulangan yang besar. Tambah zikir beribu-ribu, itu boleh. Tapi nak tinggalkan diri daripada mengumpat fitnah, itu payah, dah jadi habit. Jadi timbullah manusia yang dua alam ni. Benda baik pun dia buat, benda jahat dia tak tinggal. Ini tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku. Nombor 7, nota hati nombor 7. Kita ini lebah ataupun lalat. Allah hadirkan dalam hidup kita ni dua binatang yang sangat banyak berbeza. Lebah ataupun lalat. Nanti kita tengok yang mana dikatakan lebah, mana dikatakan lalat. Saya baca tajuk saja, tuan-tuan, muka surat 16. Nasihat itu baik, tapi biarlah betul caranya. Nasihat itu bagus, ad-dinun nasihah. Tapi kalau dilantunkan dengan cara yang salah, kesannya tak akan kita dapat. Itu adab, tuan-tuan sekalian. Kalau seorang itu, hari ini tuan-tuan kita dah kontang adab dah, tuan-tuan sekalian. Dah kering dah adab. Anak-anak pun tak berapa nak beradab dengan ibu dan ayah. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab tiap-tiap hari dia berhadapan dengan mesin yang tak ada adab ni. Ni mesin ni. Tak ada adab. Tak ada adab maksudnya, dulu-dulu kan kita main dengan kawan-kawan di kampung sebagainya. Ada orang tua datang, kita hormat. Ingat lagi di Parit 1 Sungai Sumun, di kampung saya tu, kami diajar beradab dengan Pak Kiai. Pak Kiai ni orang yang alim lah. Kalau kami naik basikal, dia datang kod depan, jangan berselisih dengan dia sama-sama naik basikal. Kami kena turun dulu, tuntun basikal, dia lepas baru naik balik. Itu adab, tuan-tuan sekalian. Macam kami diajar, kalau naik basikal lalu balai polis, naik basikal bukan motor. Basikal tak perlu lesen. Naik basikal lalu depan balai polis, kena turun dulu, tuntun, lepas balai polis baru naik balik. Saya pun tak faham apa rasionalnya. Hormat. Hormat cikgu, hormat polis. Bila dia tanya kamu besar nak jadi apa? Polis. Cepat je. Kamu besar nak jadi apa? Jadi cikgu. Lalu postman, besar nak jadi postman. Tuan-tuan sekalian, baik. Sekarang sudah kekeringan adab, tuan-tuan.
Ucap terima kasih pun kadang-kadang susah nak keluar daripada mulut. Terima kasih bukannya susah. Lebih dalam Islam kita ucaplah jazakallah, itu sunnahnya lah kita mendoakan. Jadi nak bagi nasihat ni tuan-tuan sekalian, satu benda yang susah sebenarnya tuan-tuan. Sebab apa? Kita takut orang tu nanti kecil hati. Sebab itu dalam surah Al-Asri kan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nak berwasiat memberi kebaikan itu kena iringi dengan kesabaran. Tengok dos mana orang yang kita nasihat tu. Kalau nasihat dengan kawan-kawan boleh tahan lagi. Tapi kalau nasihat dengan orang atas, nasihat dengan orang atas ada risiko. Risiko kena panggil, risiko kena pindah, risiko tahan naik pangkat, macam-macam risiko. Lagi atas lagi benar risikonya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Seafdal jihad itu ialah apabila mengemukakan kebenaran di atas pemimpin yang zalim. Ya. Okey, saya nak habiskan terus. Nanti terus azan kita solat. Sebab 9 suku saya pun ada meeting. Jadi saya nak habiskan. Saya nak landing dah ni. Nak landing insya-Allah. Jadi itu tajuk nombor 8. Tajuk nombor 8. Dan ada lagi lah dalam beberapa tajuk lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Kalau tuan-tuan betul-betul nak belajar, saya akan bawa buku tu. Dan saya tak kenakan apa-apa bayaran terhadap buku ni. Terpulang nak bayar berapa. Tak nak bayar pun tak apa. Nak free pun tak apa, tak ada masalah. Dengan syarat bulan-bulan akan datang bawa lah. Kalau saya tengok tak bawa dalam 2-3 bulan lepas itu, udahlah tu. Baca sendirilah kat rumah. Allah alam, takat itu dulu. Hadza wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini siapa nak ambil buku saya ni, ambil lah.